saudara, kita akan sambung lagi topik kita hari ini dengan tajuk 2.2 pemfaktoran. Cikgu harap kamu tak lupa lagi. Topik sebelum ni kita dah belajar tentang kembangan. Okey, yang pertama, konsep faktor dan pemfaktoran. Okey, apa itu faktor? Faktor bagi sebutan dan ungkapan algebra. Kali ini kita akan cari faktor bagi nombor. Kali ini kita nak cari faktor bagi sebutan dan ungkapan algebra. So, apabila faktor ni kita dah dapat, bila kita darab akan menghasilkan ungkapan asal. Okey. Pemfaktoran adalah proses songsangan kepada kembangan. Okey, cuba kita tengok contoh kat sini. Faktor bagi 5M. Okey, faktornya 1 darab 5M. Kemudian 5 darab M. Ada lagi tak yang lain? Tak ada. Jadi faktor bagi 5M ialah 1, 5, M dan 5M. Semua yang ada di sini. Okey. Macam mana pula yang dikatakan dengan songsangan kepada kembangan? Okey, tengok ini. Okey, sebelum ni masa tingkatan 1 kamu dah belajar dah kembangan yang asas ni. 2 darab X tambah 3. Kemudian kamu akan dapat sama dengan 2X tambah 6. Okey, yang di depan ni adalah faktor. Okey, yang di belakang ni adalah kembangan. Itu beza dia. Faktor dan kembangan saling berkait. Kalau kamu mahir kembangan, secara tak langsung kamu akan mahir faktor. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya. Kita tengok contoh. Nyatakan semua faktor bagi sebutan algebra berikut. Kita bagi satu contoh saja, 8M. Okay. Paling senang mula-mula kita nak ambil hasil darab bagi faktor tu, kita ambil mula daripada 1. Nombor yang paling kecil. Kita ulang lagi sekali, kita ambil daripada nombor yang paling kecil. Okey, jadi kita ambil daripada 1. 1 darab 8M. Lepas 1 apa lagi yang ada? Boleh darab untuk dapatkan 8. Paling mudah kita tengok 2. Okey, so 2 boleh darab dapat 8 kan? So 2 darab 4M. Okey, kemudian lepas 2, 3. 3 tak ada, jadi kita ambil 4. 4 darab 2M. Okey, lepas 4 ada tak? 6? Tak ada. 7? Tak ada. So 8. 8 darab M. Lepas ni dah habis ke belum? Okey, yang ini untuk bahagian nombor saja. Kita tengok bahagian sebutan algebra pula. Ada lagi tak ada? Sebab bila kita patah balik, kita akan dapat balik nombor yang sama. Okey, jadi kita ambil balik semua sekali. Faktor bagi 8M ialah 1, 2, 4, 8M, 2M, 4M dan 8M. Okey, harap kamu jelas setakat tu. Seterusnya. Okey, tadi kamu dah kenal faktor bagi nombor biasa. Sekarang kita nak tengok faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. FSTB. Bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, kamu dah belajar dulu. Jangan buat lupa faktor sepunya itu apa? Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi dua sebutan algebra ataupun dua ungkapan algebra. Okey, katakan ini maksudnya lah faktor sepunya, kemudian faktor sepunya terbesar FSTB, maksudnya faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Okey. Tengok contoh. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi 6H dan 4GH. Mula-mula kamu kena cari dulu faktor bagi 6H. Okey. 6H faktornya 1 darab 6H. 2 darab 3H. 3 darab 2H. H darab 6. Okey. Itu faktor bagi 6H. Sekarang kita cari faktor bagi 4GH. Okey, faktor bagi 4GH adalah 1 darab 4GH.
4 darab GH, 2 darab 2GH, 2G darab 2H, G darab 4H, H darab 4G. Okey. Dah pening setakat tu? Biasa je. Masih simple lagi. Ini hanya untuk pengukuran pengenalan kepada faktor. Okey, sekarang kita nak tengok faktor sepunya. Faktor sepunya tadi cikgu beritahu adalah faktor yang sama bagi kedua-dua sebutan algebra. So, yang pertama, 1. Nampak? Okey. 1 ni memang semua nombor, semua ungkapan, semua sebutan adalah faktornya. Okey, memang wajib. Okey. Yang kedua, nampak? 2. Dekat 6H ada, dekat 4GH pun ada. Yang ketiga, 3 tak ada. Sebab dekat 4GH, 3 tak ada. Yang ada adalah 2H. 2H dan 2H. Nampak di sini. Ada 2H dan ada 2H. Okey, yang seterusnya ada lagi tak? Ada lagi 1. H dengan H. Okey, H dengan H. 6 ada tak? 6. 6 dekat 4GH ni tak ada. Jadi bukan faktor sepunya. Okey. So, kamu boleh senaraikan faktor sepunya bagi 6H dan 4GH ialah 1, 2H dan 2H. Okey. Faktor sepunya terbesar, kita ambil yang paling besar. Antara 1, 2H dan 2H, yang paling besar adalah 2H. Okey, tengok contoh soalan B. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, macam biasa, kita cari dulu faktor bagi 9C kuasa 2D. Yang ni kita buat simple, kita buat macam sedarab tu. Kita buat terus semua cerasinan bagi setiap sebutan algebra tu. 1, dia ada wajib, nampak? Semua ada 1. Kemudian 3, darab 3 sebab 9. 3 darab 3. Kemudian C darab C ada 2. Dan darab D. Okey, yang seterusnya 3D kuasa 2. 1 darab 3. Darab D darab D. Darab E. Seterusnya 6DEF. 1 darab 2 darab 3. Darab D darab E darab F. Okey, macam ni senang kita nampak. Mana faktor sepunya. 1 dah tunjuk. Sebab 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. So, yang ni kamu tengok. Yang sama apa? 3, 3, 3. Lagi. D, 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 D. Ni D 2 kali dekat sini. Kita ambil 1 je. Tak ambil D 2-2. So, D, D, D. Dan akhir sekali 3D. Mana datang 3D ni? 3D ni, kalau kamu tengok dekat 9C kuasa 2D, ada 3, ada D. Boleh digabungkan sekali. So, 3D. Dekat 3D kuasa 2 pun, 3D kuasa 2E pun ada 3D. Okey. Kemudian dekat 6DF ni pun boleh buat 3D. So, jadi jangan anggap apa yang ada dekat sini saja. Hasil gabungan dalam ni pun boleh dijadikan sebagai faktor. Okey. Okey, sekarang kita tengok pengfaktoran bagi ungkapan algebra. Okey, yang ini kita ada banyak kaedah. Kita tengok dulu kaedah 1. Menggunakan FSCD. Faktor punya besar. Kita tengok dulu contoh yang pertama, 8x tambah 12x kuasa 2. So, kita kalau kaedah FSCD, kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang macam mana? Yang kaedah bahagi terbalik. Kamu letak dulu simbol L terbalik tu. Okey, sekarang kita tengok bahagian nombor dulu. 8 dengan 12. 8 dengan 12, faktor sepunya terbesarnya adalah 4. So, kita letak 4. Kenapa 4? Okey, sebab kalau 8 paling besar faktor dia, paling besar faktor bagi 8 adalah 8. Tapi 12 tak boleh bahagi dengan 8. So, kita skip 8, tak boleh ambil. Kemudian faktor yang kurang daripada 8. Bagi 8,
faktornya yang lain adalah 4. Okey. Faktor bagi 8, 1, 2, 4, 8. Okey, 8 kita dah reject. Jadi kita ambil 4. Okey, 4. Yang kedua terbesar adalah 4. So, 12 pun bagi dengan 4. So, 8 dan 12, faktor yang terbesarnya adalah 4. Okey, tadi kamu jangan pening pula. Kalau laju, nanti perlahankan. Okey. So, 8x, 12x kuasa 2 bahagi dengan 4 akan dapat 2x dan 3x kuasa 2. 8 bagi 4, 2x boleh balik. 12 bahagi 4, 3, x kuasa 2 boleh balik. Okey, sekarang selesai dengan nombor. Kita tengok pula pada pemberi ubah x dan x kuasa 2. Okey, untuk x dan x kuasa 2, kita boleh faktorkan dengan x. Sebab dekat 2x tu ada 1x sahaja. Jadi, kita faktorkan dengan x. Letak x di tepi. Jadi, hasilnya bila 2x bahagi x, x dah tak ada, tinggal 2. 3x kuasa 2 bahagi dengan x akan berkurang 1x, tinggal 3x. So, 2 dan 3x dah tak boleh bahagi dengan mana-mana nombor yang sepunya. Tamat di situ. Maka, faktor bagi 8x tambah 12x kuasa 2 adalah 4x darab 2 tambah 3x. Okey, 4x ni dapat daripada bahagian tepi ni. 4 darab x. Okey, dekat sini ada 2 saja. Kalau ada 3, kamu darab 3. Contohnya kalau ada y pula. Jadi 4 darab x darab y. 4xy. Okey, kalau ada 1 saja tak payah darab lah. Okey, yang bawah ni ikut balik simbol di atas ni. Kalau tambah, tambahlah. Kalau tolak, tolaklah. Okey. Harap kamu faham setakat tu. Okey, sekarang kita tengok kaedah 2. Menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, menggunakan beza. Beza tu maksudnya tolak. Antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, ingat lagi tak? Kuasa 2 sempurna tu apa? Imbas kembali. Nombor kuasa 2 sempurna ialah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Kenapa dia sebut kuasa 2 sempurna pula kan? Tiba-tiba je. Okey, sebenarnya kamu dah belajar dulu masa tingkatan 1. Ingat tak? Kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3 tu. Yang kuasa 2 tu yang ni lah. 4 adalah hasil daripada 2 kuasa 2. 9 hasil daripada 3 kuasa 2. 16 hasil daripada 4 kuasa 2. 25 hasilnya 5 kuasa 2. Yang lain tu kamu cari sendiri. Okey, dia tak tunjuklah semua. Terang satu-satu nanti makan masa pula. Okey, so kita tengok contoh pertama. X kuasa 2 tolak 4. Okey, X kuasa 2 dah kuasa 2 sempurna. Sebab ada nombor kuasa 2 dekat atas tu. 4 ni nombor kuasa 2 sempurna. Kita nak jadikan dia adalah nombor kuasa 2. So, 4 nombor kuasa 2-nya adalah 2 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. 4 tu kita tukar jadi kepada 2 kuasa 2. Okey, jelas setakat tu? So, bila dapat dua-dua nombor kuasa 2 sempurna, kita boleh faktorkannya jadi X tambah 2, X tolak 2. Okey, sampai dekat sini ramai yang keliru. Ramai yang ambil X tambah 4, X tolak 4. Tak boleh ambil 4. Kita ambil nombor kuasa 2-nya. 2 ni, 2 kuasa 2. Okey. Pastikan kamu ambil nombor kuasa 2 dia, 2. Okey, 2. X tambah 2, X tolak 2. Katakan cikgu ubah dekat sini jadi 9. Jadi 9 adalah 3 kuasa 2. Jadi jawapannya X tambah 3, X tolak 3. Okey, cikgu harap setakat tu kamu boleh faham. Nanti cikgu akan bagi latihan. Cikgu akan bagi dalam grup. Okey, kamu nak print pun boleh, kamu nak salin pun boleh. Nota dalam slide ni cikgu nak kamu salin dalam buku nota. Jangan rasa banyak. Ini adalah untuk simpanan kamu. Kalau kamu tak salin, kamu tak dapatlah apa yang kamu nak belajar. Kamu boleh faham sekarang tapi untuk masa depan kamu dah lupa. Okey? Kemudian latihan nanti kalau kamu nak print, print lah. Kalau kamu tak mahu print, kamu boleh salin. Dah siap? Boleh bagi jawapan dekat cikgu untuk cikgu semak. Tak faham, tolong tanya cikgu. Jangan buat faham pula.
Okey, itu saja. Terima kasih. Ni cikgu lupa. Nak semak semula ni, kita kembangkan balik X tambah 2X tolak 2 ni akan dapat balik X kuasa 2 tolak 4. Sorry terlupa, tertinggal.